Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadis yang ketiga, muka surat 213. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar fayuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Umar, Allah meridai dia dan ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inna, sesungguhnya, ahadakum, apabila salah seorang daripada kamu, idza mata, apabila dia meninggal dunia, urida alaihi maq'adahu bil ghadati, dibentangkan kepadanya maq'adahu, yakni tempat duduknya. Maq'ad, kerusi, seat, daripada perkataan qa'ada. Qa'ada, duduk. Maq'ad, tempat duduk. Maq'ad, tempat duduk. Seat kan, tempat duduk. Maq'ad. Maka dibentangkan kepadanya maq'ad, tempat duduknya. Hu tu nya, kepada yang meninggal tadi ni, bil ghadah. Ghadah maksudnya pagi kan, wal 'ashi, petang. In kana min ahlil jannah, sekiranya si mati tadi ni daripada kalangan ahli syurga, maka yang ditunjukkan kepadanya ialah tempatnya di dalam syurga. Wa in kana min ahlin nar, dan sebaliknya jika yang mati tadi ni merupakan ahli neraka, maka yang ditunjukkan kepadanya ialah tempatnya di dalam neraka. Dibuka, ditayangkan, ditunjukkan. Fayuqal, dan dikatakan kepada si mati tadi ni, hadza, ini, maq'aduka, tempat duduk yang engkau akan pergi dan yang disediakan untuk engkau. Hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyamah, inilah tempat duduk yang disediakan oleh Allah kepada engkau, sehinggalah Allah membangkitkan engkau. Hatta yab'athaka, sehingga Allah membangkitkan engkau pada hari kiamat. Hadirin mukminin, hal ini berlaku selepas selesainya soal jawab, fitnah kubur. Kerana apabila
kita semua mati esok. Dan sebahagian kita daripada kalangan orang-orang yang kita kenal, yang sama ada saudara kita ataupun tidak, sebahagiannya telah mati. Dan mereka telah melalui apa yang sedang kita baca. Kita baru peringkat belajar, mendengar, membaca dan memahami hadis-hadis ini. Tapi sebahagian daripada saudara kita, ikhwanuna, asdiqauna, sahabat-sahabat kita, telah pergi dan melalui hal ini dengan merasainya sendiri. Apabila seseorang itu diletakkan di dalam kubur, dikebumikan di dalam kubur, kita baca dalam hadis yang sebelum daripada ini, datang kepadanya dua malaikat, al-azraqan, al-aswadan, yang kehitam-hitaman, yang kebiru-biruan, Munkar dan Nakir. Dua malaikat ini bertindak sebagai penyoal. Jadi datang dua malaikat ini meletakkan si mati, kemudian mereka mula menyoal tanpa belas kasihan. Sebab itu kalau kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, ketika dia cerita tentang Munkar Nakir ni, dia kata, wa minal malaikati al-musammaina fil hadis, di antara malaikat yang disebut namanya di dalam hadis, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Wa qad istafadha fil ahadith dzikruhuma bis su'al al-qabr, yang mana mereka ini dinyatakan secara berulang kali adalah berhubung dengan tugas soal qabr, soalan kubur, Munkar dan Nakir. Wa qad awradnaha 'inda qawlihi ta'ala, ini seperti mana yang disebut di dalam firman Allah, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Ini ayat yang selalu kita dengar berhubung dengan soal jawab kubur. Surah Ibrahim ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27, balik baca. Allah menyatakan, dan dia menetapkan perkataan orang-orang yang beriman. Dia mengukuhkan lidah-lidah orang yang beriman dengan perkataan yang kukuh dan teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, yang menganiayai diri mereka sendiri, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Kata ulama, yang dimaksudkan dengan menetapkan, mengukuhkan, meneguhkan, thabbata yuthabbitu, tetap, kukuh, teguh, kemas, lancar, fasih. Al-qaul, al-qaul, perkataan itu apa dia? Perkataan ketika nak jawab soal kubur. Wa huma fattana al-qabr, mereka ialah fitnah, maksudnya penguji, penyoal di dalam kubur. Ni kita beriman ni, kita tak tengok lagi, kita tak dengar lagi, kita tak lalui lagi, tapi kita percaya. Wa huma fattana al-qabr, mereka ialah penyoal, penguji, penanya di kubur. Muwakkalani bis-su'alil mayyit fi qabrihi, muwakkalani, mereka dua ni diwakilkan oleh Allah Azza wa Jal
bisu'alil mayyiti, untuk bertanya kepada si mati, fi qabrihi, di dalam kubur, an rabbihi, tentang Tuhannya, dinihi, tentang agamanya, wa nabiyihi, tentang nabinya. Itu disebut oleh Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata, ditanya soalannya an rabbihi, tentang Tuhannya, wa an dinihi, tentang agamanya, wa nabihi, dan tentang nabinya. 3 benda. Wa yamtahinani al-barr wal fajr wal fajir. Dia kata apa? Dia kata mereka ini akan tanya, akan soal semua yang mati. Al-barr wal fajir, sama ada yang mati itu di kalangan orang yang baik ataupun di kalangan orang yang jahat. Tidak ada yang selamat daripada fitnah kubur. Cuma yang ada apa? Boleh jawab dengan ha ha ha. Yang kita baca dalam hadis, dia kata ha ha ha. Dia tak boleh jawab. So ada 2 keadaan. Tapi tanya, tetap tanya. Tidak ada yang tidak ditanya atau terlepas. Sama ada mereka ini orang baik ke, orang beriman ke, hatta mati berkubur ke, tak berkubur ke, tak ada yang melalui soal ini. Lepas itu nanti kita akan tengok tuan-tuan, bagaimana Uthman ibnu Affan menangis apabila dia melihat kubur. Dia menangis hingga dia melihat kubur. Baik, berikutnya kata Ibnu Katsir, wahuma azraqan afraqan lahuma anyabun wa ashkalun muz'ijatun wa aswatun mufzi'atun ajaranallah, amin ya rabbal alamin. Apa dia? Dia kata mereka ini azraqan afraqan. Malaikat Munkar Nakir ni, dia dalam keadaan yang begitu menakutkan. Hitam ke biru-biruan, ke biru ke hitam-hitaman. Kan? Azraqani, azraq, biru, biru ke hitam-hitaman. Nampak? Kemudian lahuma anyabun, bagi mereka ini ada, menurut Ibnu Katsir lah, dia ada gigi-gigi taring. Kan? Wa ashkalun muz'ijatun, mereka ini bila kita tengok esok ni menakutkan, muz'ijatun. Wa aswat, dan suara mereka ni, suara malaikat Munkar Nakir ni, mufzi'atun, sangat keras, kasar. Dan kata Ibnu Katsir, ajaranallah, semoga Allah menyelamatkan kita. Bila ditanya, kita boleh jawab. Baik, selepas kita lulus boleh menjawab. Pasal itu antara doa yang diminta oleh Nabi sebelum kita balik, dan kerap saya ulang mengingatkan kita semua, bila kita pergi ke kubur, sebelum kita balik, Nabi kata wasallallahu, jangan balik lagi, mintalah kepada Allah. Apa dia? At-tathbit. Yang pertama, istaghfiru li akhikum, minta ampun kepada saudara kamu. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha, minta ampun. Tuan-tuan masa duduk atas kubur tu, angkat tangan, ngadap kiblat, doa, Allahumma ghfir laha, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampunkanlah saudaraku, ya Allah, ampunkanlah adikku, ya Allah, ampunkanlah kawan, jiran dan sebagainya, saudara kita. Yang kedua, Nabi kata wassalullah at-tathbit, mintalah supaya Allah meneguhkan. Fa innahul an, kerana kata Nabi, fa innahul an yus'al, kerana sesungguhnya dia sedang ditanya.
Jadi kita minta supaya bila ditanya dia boleh menjawab doa. Ketika itu yang sangat bermanfaat dan membantu si mati ialah doa. Kan? Kemudian apabila selesai dia jawab, alhamdulillah. Kalau dia di kalangan orang beriman, dia boleh jawab tanpa gentar. Maka barulah mari apa? Dia mula dengan fitnah kubur. Selepas daripada itu barulah mari dengan nikmat kubur. Kalau dia boleh jawab, dia dapat nikmat. Kalau dia gagal jawab, dia akan dapat azab. Dia dua-dua ya. Sama ada nikmat atau azab. Kalau dia daripada kalangan orang yang beriman, Allah membolehkan dia jawab. Pasal itu ni dia bukan berdasarkan kepada ilmu, dia berdasarkan kepada amal. Yang jawab tak jawab tu amalan. Kan? Dia boleh jawab. Kemudian apabila dia dah boleh jawab, maka ditunjukkan kepadanya, dibuka kepadanya, dia nikmat kubur ni banyak. Nikmat kata apa yang akan dia dapat di dalam kubur ni banyak. Salah satunya Allah membukakan untuknya tempatnya di dalam syurga. Dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya, dia seolah-olah tidur seperti orang yang baru berkahwin. Disebut pengantin di malam pertama. Dia tidur dengan penuh kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan. Dan bila dia bangkit esok, dia merasakan begitu pantas masa berlalu. Seolah-olah dia baru tersedar daripada tidur. Ini yang dilalui. Sebab itu walaupun kita melihat kubur itu dengan pemandangan yang menakutkan, sebab itu kita selalu dengar orang doa apa? Ya Allah, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah kuburnya taman daripada taman-taman syurga. Dan jangan jadikan lubang daripada lubang-lubang neraka. Ini yang kita selalu doa. Dan inilah akhirnya kesudahan dan tempat kembali setiap daripada orang manusia yang apabila dia meninggal dunia, dia akan lalui perkara ini. Sama ada kuburnya menjadi teman, tempat yang membahagiakan, syurga dia, ataupun tempat yang mengerikan dan menyiksa. Sempit, kan? Dalam hadis dia kata himpitan kubur sehingga bertemu dua tulang rusuk. Semua ini akan dilalui oleh kita secara bersendirian. Seperti mana kita datang daripada Allah bersendirian. Allah menyatakan, kamu datang daripada aku dalam keadaan berseorangan. Tidak ada yang teman dan menemani kita. Dan kita akan balik bertemu dengan Allah dalam keadaan bersendirian. Tak ada yang akan menemani kita. Maka sebab itu dia bawa hadis ni untuk menthabitkan adanya azab kubur. Ulama menafsirkan hadis ini dengan beberapa tafsiran. Satunya, boleh jadi makna bila Nabi kata jika dia in kana min ahlil jannah, jika dia daripada kalangan ahli syurga, maka diberikan berita gembira ahli syurga dengan sesuatu yang tidak diketahui hakikat sebenarnya. Ini kerana tempat persinggahan ini merupakan permulaan untuk dia merasai kebahagiaan yang sebenar. Manakala sebahagian di kalangan ulama menyatakan jika dia daripada kalangan ahli syurga, maka tempat tinggalnya adalah dari tempat-tempat tinggal ahli syurga yang dibentangkan kepadanya. Maksudnya, walaupun dia berada di alam barzakh, dia tak bolehlah masuk dalam syurga lagi, betul tak? Sebab kita ada berapa peringkat? Yang pertama alam roh, kita pergi ke alam dunia, kita pergi ke alam barzakh, kemudian barulah kita pergi ke alam yang terakhir,
alam akhirat. Jadi bila kita nak masuk syurga tu, kita tak masuk lagi. Kita tak masuk lagi dalam syurga. Sebab syurga ni bila kita dibangkitkan, hatta yab'athaka Allah, sehingga Allah bangkitkan. So kita berpindah, intaqala, kita berpindah. Jadi maksudnya tuan-tuan, apabila mati, perpindahan daripada alam dunia kepada alam barzakh. Dan kita akan dikurung. Saya guna perkataan kurung sebab alam barzakh ni tembok. Barzakh tu makna tembok. Kalau tuan-tuan ingat, kita pernah baca di masjid ni buku alam barzakh. Harap-harap ada lah lagi buku tu, tah buku tu pun barzakh lah. Kan? Cuba balik tengok. Kita bincang panjang lebar tentang maksud barzakh. Maksudnya ditembok, dikepung. Dia tak boleh balik. Pasal apa dia nama barzakh? Dia duduk antara dua. Dia nak balik ke dunia tak boleh, dia nak pergi ke akhirat tak boleh. Dia duduk tengah-tengah. Itu yang kata barzakh tu. Dia bagi pada dunia, dia masuk dalam tu. Duduk di alam barzakh tu, dia nak keluar balik pergi kat keluarga dia yang hidup di dunia tak boleh. Dia nak balik pergi ke akhirat, belum masuk masanya lagi. So dia duduk di barzakh. Tapi di barzakh tu dia sudah mendapat nikmat jika dia daripada kalangan ahli syurga, dan dia sudah mendapat azab jika dia daripada kalangan ahli neraka. Dah mula dah. Sebab itu ada hadis bagaimana disebutkan orang-orang yang mati ni, mereka minta nak balik untuk memberitahu. Bila selesai saja mereka jawab soalan, habis mereka jawab soalan, mereka minta nak balik. Yang jawab, yang boleh jawab ni, mereka minta nak balik, nak memberitahu kepada keluarga mereka apa yang mereka lalui. Tapi tak boleh balik ya. Sebab tu kita beriman roh tidak balik ke alam dunia. Dan sebab itu saya sebut, kita tak perlu risau dan tak perlu takut dengan kubur ni. Kerana kubur ni dia tak ada apa-apa benda. Kita lalu kita takut alam tu, saya faham lah. Kita takut, kita nak lalu, nak soal jawab, kita tengok gerun, tengok orang kena tanam apa, kita nak jawab apa, kita nak lalui. Itu betul. Pasal tu Nabi kata ziarahi kubur tudzakirukumul maut, kerana dia mengingatkan kamu kepada mati. Nabi suruh kita ziarah, bukan Nabi suruh kita lari pada kubur. Pergi tengok. Fazuruha. Dulu aku larang kamu, sekarang ziarahi, kerana dia mengingatkan kamu kepada mati. Nabi SAW sebut kepada kita. So bila kita pergi kubur, dia menginsafkan diri kita. Bersendirian di dalamnya, tidak ada teman, rakan, kawan-kawan, tak ada penyokong dan sebagainya. Kita berseorangan. Ketika itu kita akan lalui apa yang disebut dengan fitnah kubur. Baik. Kemudian tuan-tuan, dia kata apa lagi? Dia kata jika dia daripada kalangan ahli syurga, setelah dia jawab tu semua, maka dibentangkan kepadanya tempat di dalam syurga. Dia bawa pula firman Allah dalam surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 45 dan 46. Ni cerita siapa? Fir'aun. Cerita Fir'aun. فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Tu dalam surah Ghafir ayat 45 dan 46. Ini cerita Fir'aun. Allah kata apa? Maka dia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu daya mereka, dan Fir'aun bersama dengan tentera-tenteranya ditimpa azab seksa yang buruk. Maka Allah Ta'ala menyeksa Fir'aun ni. Fir'aun ni dia mati di mana? Tengok tuan-tuan, Fir'aun ni, pertama Fir'aun ni dia bukan nama orang.
Fir'aun ialah gelaran kepada sesiapa yang menjadi raja Mesir. Siapa-siapa yang jadi raja Mesir, dia punya gelaran dia Fir'aun. Dia bukan nama orang. Jadi dia ada Fir'aun ni, dia banyak. Dan ada Fir'aun yang beriman. Ada Fir'aun yang beriman. Kan? Seperti yang tuan-tuan baca dalam kisah Nabi Yusuf kan, raja Mesir yang beriman. Jadi Fir'aun ni banyaklah. Bukan seorang. Kan? Fir'aun ni banyak. Raja-raja Mesir tu. Cuma depa bincang Fir'aun mana yang lawan Musa. Zaman Musa ni Fir'aun mana? Bagi saya benda tu tak perlu kita nak dalamkan sangatlah. Ada yang kata Ramses kedua, Ramses ketiga, ada yang kata macam-macam lah. Kan? Ni semua mungkin pengaruh daripada The Mummy. Tengok cerita The Mummy, semua kata yang ni ikut lawan Fir'aun ni, lawan Musa ni. Tapi nak ceritanya Fir'aun ni Allah Ta'ala selamatkan dia punya jasad dia. Allah sebut dalam Quran, Allah jadikan jasad dia ni boleh dilihat oleh kita. Sebab tu tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan boleh tengok mumia kan Fir'aun punya, sebagai pengajaran kepada orang yang datang selepas daripada itu. Dia tapi kita tengok mayat dia tu diletakkan dalam makam kan. Dia tadi kata kena azab duk elok, aku tengok tak kena tiba apa pun. Itu jasad dia, batang tubuh dia, ruh. Alam barzakh ialah soal ruh. Kerana apabila kita mati keluar, Nabi kata innar ruh, sesungguhnya ruh idza qubida, apabila dicabut tarik keluar, ruh berpisah daripada jasad. Lepas itu jasad dah tak ada apa. Lepas itu jasad ni, dia jasad satu unsur, ruh satu unsur, dia unsur yang berbeza. Dia dua benda yang berbeza. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan tengok satu orang jasad dia kuat tapi ruh dia sakit. Badan dia sihat, badan dia nampak elok tapi ruh dia sakit. Nampak ruh dia sakit dalaman dia. Ada orang yang mungkin jasad dia nampak tak larat, nampak uzur, nampak teruk, nampak dhaif, tapi ruh dia kuat. Ada orang umur tak larat dah, tengok kan, tapi dia boleh bangkit sembahyang tengah malam. Dia boleh puasa Isnin Khamis, ruh dia kuat. Ada orang mungkin fizikal dia kuat, badan dia kemah, tapi ruh dia sakit, dia tak mampu nak solat, dia tak mampu nak puasa, dia tak mampu nak baca Quran. Ini soal ruh. Pasal itu Nabi kata ada makanan ruh, zikrullah. Pasal itu orang yang zikir ni, dia duk bagi makan ruh dia. Yang kita duk makan saat lagi ni jasad, makan jasad, kenyang jasad kita, tapi ruh kita lapang. Tuan-tuan lepas sembahyang subhanallah, subhanallah, ruh tuan-tuan sedang diisi dengan makanan. Kan? Kemudian Allah kata dibentangkan kepada Fir'aun ni, yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pada waktu pagi, tu yang tuan-tuan duk kata nawaitu sauma ghadin ghadan. Ghadan ni maksudnya esok kan. Kalau siapa yang pernah berurusan dengan Arab ni dia panggil macam tu lah. Kan? Setengah perangai Arab pun dekat agak kat orang Melayu kita ni. Urusan dengan Arab ni, dia kalau kita mari pejabat dia kan nak buat visa ke, nak buat ni lah urusan kaunter ni, nak buat visa ke, nak buat pasport ke apa ke. Dia mai kita dah bawa semua lah. Bukra. Hang mesu. Dia boleh tutup ikut suka dia. Kan? Dia boleh berhenti ikut dan dia. Yang kata Arab ni. Kan? Berurusan dengan orang Arab. Pasal tu tuan-tuan pergi ke Mekah kan. Tuan-tuan duduk nak pergi. Sekarang ni dia bagus sikit. Pasal orang perempuan dia boleh kerja. Orang perempuan ni dia, kalau tuan-tuan pergi Mekah sekarang ni, dulu tuan-tuan pergi tuan-tuan tak nampak kan orang perempuan kerja. Sekarang ni Muhammad bin Salman tu, dia punya Perdana Menteri dia tu, polisi dia, tu semua polisi Muhammad bin Salman lah tu. Dia telah membenarkan dulu Saudi punya dasar orang perempuan tidak boleh bekerja di khalayak ni. Sebab itu bila tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi Saudi, tuan-tuan tak nampak kani-kani yang duk urus ni perempuan. Orang-orang menega ni tuan-tuan tengok semua laki-laki.
Tapi Muhammad bin Salman ni dia punya pemikiran dia maju sikit lah kan, maju faham cara dia lah, tutup lebih-lebih sikit bahaya pula kan. Muhammad bin Salman ni dia punya pemikiran dasar dia, yang tuan-tuan boleh tengok sekarang ni lah, dasar Saudi 20-30 ke apa kan, vision Saudi tu, dia membenarkan wanita bekerja. Pasal tu tuan-tuan tengok yang duk cok pasport tu orang perempuan lah, bawa kereta, orang perempuan boleh bawa kereta dan boleh bekerja, boleh bekerja. Pasal saya bawa tahun 2000 berapa, baru lagi lah orang pergi Mekah. Awak Pak Haji ni kerap sangat pergi duk tukar topak ni kan. Awak yang ketua ni kerap sangat pergi tukar topak, tukar SIM card ni. Rupa-rupanya dia duk pergi kaunter perempuan. Jangan main-main tuan-tuan. Kita suruh apa, dia kena cop jari ni, dia kena cap jari ni apa, nak tukar kad SIM card ni, SIM card tu dia pegang dengan kita kan, main ni pegang dengan kita. Arab kan tak tahu jenis hidung boleh sangkut baju kan. Kan jahanam habis Saudi lah. Membenarkan bukanlah wanita dasar kita, apa pegangan kita, wanita pada zaman Nabi bekerja. Bukan tak betul apa yang dia buat tu tak salah. Wanita bekerja pada zaman Nabi. Asma tolong Zubair pergi ke kebun, pergi ke apa dusun, wanita boleh kerja, tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan tengok dulu kebanyakan orang-orang Malaysia pergi ke Mekah jadi nurse kan, jururawat kan, doktor apa semua, orang perempuan Malaysia ni, nurse Malaysia banyak kerja, banyakkan orang luar lah, pasal dia ada dasar negara dia. Dia mungkin berbudaya dia lah, budaya dia. Tuan-tuan tengok Malaysia orang perempuan bolehlah bawa kereta. Di Malaysia ni, di Perlis ni, tambah di Perlis ni lagi lah orang perempuan boleh bawa kereta kan. Jalan raya Perlis Sari 2 ni lah kalut, boleh lena, hampak tu lena tengah jalan. Tambah jalan arah Perlis tu kan, pukul 9, pukul 10 bukan ada orang, bukan ada kereta. Bawa 20-30 pasal itu minyak tak pernah laku dia Perlis kan. Cuba kalau tuan-tuan tengok di Mekah buat macam mana saja sembang begini kan. Bukan kita perempuan bawa kereta, orang lelaki-lelaki pun tak boleh bawa kereta. Duk tak duk dia hon. Pasal tu ada satu peribahasa, biar tak ada tayar tak apa, jangan tak ada hon. Dia punya pasal apa, dia buat kereta kalau tak ada tayar tak apa, jangan tak ada hon. Hon kasar kan, budaya dia buat kan. Baik. So dia sambung ni, dia kata an-naru yu'radu 'alaiha 'uduwan wa 'ashiyya. Dibentangkan pada waktu siang dan pada waktu malam, waktu petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan apabila dibangkitkan esok pada hari kiamat, dikatakan kepada Firaun, adkhilu, masuklah kamu semua ke dalam azab yang pedih. Nampak? Cuma dia kata di sini ulama berbeza pendapat lah, sama ada yang melalui azab ni apa dia ni, roh saja ke atau roh dan jasad. Baik, tuan-tuan tengok dia kata juga tujuan dibentangkan kepada orang yang sudah mati ni tempat mereka di syurga ataupun neraka. Pasal apa dia tunjuk? Kan boleh masuk lagi baru tunjuk. Macam ni lah tuan-tuan kan. Tuan-tuan nak pi melancung satu tempat, nak pi berjalan satu tempat, apa yang selalu orang buat? Orang akan tunjuk dulu tempat tu kan. Macam tuan-tuan nak pi mana, bercuti di mana-mana lah kan, di Jepun ke, di Australia ke kan. Jadi ejen pelancongan tu, cara dia nak attract, dia nak apa, nak minat kita ni, dia bawa keluar lah katalog. Dia kata tengok sungai kan. Macam ada beberapa orang sahabat pergi Switzerland kan, pergi Switzerland, cantik Switzerland, dia pun tunjuklah gambar ni, dia kata nak pergi ni, tengok air terjun, tengok cantik semua, tasik kan, bersih Switzerland ni. Mungkin depa ni bukan agama Islam, tapi tempat mereka bersih, bersih, negara mereka bersih. Jadi kita tengok, kita minat, kita jadi, mungkin kita nak pergi bulan 12 ni, tuan-tuan mungkin nak pergi bulan 12 ni, nak pergi mana-mana lah bulan 12 ni kan. Tapi sekarang ni tuan-tuan dah tengok lah tempat tu. Tuan-tuan nak pergi saat ni bulan 12, tapi sekarang bulan 10 tuan-tuan duk tengok dah.
gambar-gambar tempat tu. Jadi apa perasaan tuan-tuan? Seronok, tak tahu nak habang. Cantik ni kena pi ni. Ni elok ni kena pi ni. Kena pi ni. Ni tag masuk dalam wish list, masuk dalam senarai yang kena pi. Best ni kan. Ni nak pi tangkap gambar ni nak pi makan ni, nak pi rasa ni, kan. Dia satu enjoy, satu keseronokan melihat tempat yang kita nak pi. Betul tak? Ada satu sahabat, dia kena pi promosi universiti, promosi inilah kerja dia ni. Di mana? Ada yang kena pi India. Pi bertugas di India. Tuan-tuan, pergi tanya orang yang pernah pi India. Pi India, Bangladesh, macam saya cerita kat tuan-tuan, pi India, Bangladesh ni kalau tak cirik, kira perut dia tu A. Pi India bagi hitam. Balik mai duk sakit perut tak habis. 3-4 bulan dah balik. Pi India. Busuk, kotor, pancut kencing ikut dan. Boleh berhenti ni dalam filem dia reality dia. Kan, India ni satu bagus dia. Filem-filem dia memang hak betul dia. Pulih dia memang pulih betul. Dia cerita pulih dia macam mana, orang politik dia macam mana. Tengok cerita India. Dia real, dia bukan jenis berlakon lagu drama kita pukul 7 hak semua baik tu. Filem-filem India the real situation. Cekak lagu mana, orang politik dia macam mana, pulih dia macam mana, real dia. Dia cerita betul. Salah satu cerita betul dia ni kira dalam duk bawa kereta ni pergi berhenti tepi, pancut ikut dah. Kan? Busuk kotor. Cuba kalau tuan-tuan orang habang nak pergi India. Dia kata awak ni bulan 12 ni kan dia tugaskan pergi ke India. Lah bulan 10 demam dah. Ada saudara saya, dia tentera lah, bahagian keselamatan tentera. Dia cerita ada yang ditugaskan, dia ada atase, di pejabat diplomatik ni. Dia ada atase agama, atase keselamatan, atase inilah yang dihantar sebagai bekerja di kedutaan ni, pegawai wakil negara lah, diplomat. Dia kata ada yang bertugas di India ni, depa dapat allowance ikut allowance ni ikut negara yang mereka bertugas ni. Kopi Tenggara ni allowance dia tinggi. Ada yang dapat bertugas di India, dia tolak allowance tu, minta berkira dengan kawan-kawan mana pergi tukar hampir India. Aku pergi tempat hang tak apa. Mungkin Laos ke Vietnam ke, gaji sikit tak apa, tapi aku tak boleh pergi duit India. Trauma kan, duk terbayang India macam ni. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mungkin saya nasihatkan pergi melancong di India tu. Turun kita duk kata skema. Sahabat saya pergi di India, dia nak pergi ke Nepal, dia nak pergi Everest, nak pergi inilah Kashmir, cantik Kashmir ni, syurga dunia kalau tuan-tuan boleh tengok Kashmir ni cantik. Dia sampai turun di Delhi tu, dia turun di Delhi tu, ni skema dengan pakai kot, pakai tie, berpuluh skema. Kira siapa, sehingga dia bawa keluar satu peribahasa, siapa yang pergi India boleh balik dengan selamat, dia boleh pergi lah ke mana-mana dunia dia nak pergi. Kalau hang pergi di India, hang boleh balik selamat. Maksud dahsyat lah, boleh pergi kan. Saya bawa satu jemaah umrah naik Biman Air lah, tak ada dah Biman Air. Biman ni Bangladesh Air. Biman ni kira dulu travel ambil Biman lah, murah, kapal terbang murah Biman ni. Dia akan transit di Bangladesh. So depa transit lah Biman ni. Masa tu saya pergi dengan Datuk Fatul Bari apa semua, bawa grup umrah. Turun di Bangladesh airport ni. Ni air yang dalam mineral, bukan air longkang-longkang, air tepi-tepi jalan ni, air dalam dalam botol air ni. Minum, makan. Minum air ni, pasal transit kena makan minum lah. Sampai di Mekah, cirik-birik habis satu kapal terbang. Kan? Pasal tu dia ada IPB. Tuan-tuan ingat IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Lepas India, Pakistan. Lepas Pakistan, Bangladesh. Yang paling dahsyat Bangladesh lah. Tapi sekarang Bangladesh pun dah elok dah kan.
Dia kata sana tak payah beli teh ais, tak payah beli teh tarik. Kalau nak minum teh ais, beli ais ketui je. Bolang gelas, buka pipe. Jadi teh ais. Dahsyat. Saya nak ceritanya, bila kita tengok tempat-tempat tu, apa yang berlaku? Menakutkan, menghantui kita. Kita tak pergi lagi. Maka kata para ulama, maka Allah Azza wa Jal menggembirakan roh-roh mereka ni dengan menunjukkan tempat yang mereka akan masuk, dan menakutkan mereka ni dengan roh-roh ni dengan azab yang mereka bakal dapat. Pasal itu cara kita nak takutkan orang, kita tunjuk apa yang dia akan dapat. Betul tak? Ha? Baik. Kemudian hadirin mukminin, apa yang boleh kita ambil lagi dia sebut di sini? Banyaklah cerita-cerita dia. Saya ingat itu dahulu. Antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung balik hadis yang keempat tentang azab kubur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.